Antara paparan menarik dalam edisi Buletin Selatan 7 Mei 2015. Pertukaran atau pinjaman pegawai, tingkat hubungan Johor Brunei. Seminar Iktiraf Tokoh Ulama Johor dan Nusantara. Iskandar Malaysia catat 7.98 bilion ringgit pelaburan pada suku pertama 2015. J-Corp edar 30,000 buku bawah program Book for Asia. Dan akhir sekali, kedai nombor ekor kerugian RM50,000 akibat disamun. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar berharap agar hubungan diplomatik lebih erat dapat dijalinkan antara kerajaan negeri dengan kerajaan Brunei Darussalam. Sultan Ibrahim bertitah usaha itu dapat diteruskan menerusi program pertukaran dan pinjaman pegawai antara kedua-dua kerajaan sebagaimana yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Saya juga berharap agar hubungan diplomatik antara kerajaan Johor dan kerajaan Brunei dapat dijalin dengan lebih erat melalui program pertukaran atau pinjaman pegawai sebagaimana yang pernah dilaksanakan dahulu. Semoga segala usaha murni yang dicurahkan akan mendapat keberkatan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa Taala. Baginda bertitah demikian pada seminar tokoh antarabangsa Pehin Datuk Seri Utama Dr. Ismail Omar Abdul Aziz sempena kemahkotaan Sultan Johor di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru. Hadir sama Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, Yang di-Pertua Jumaah Majlis Diraja Datuk Abdul Rahim Ramli, Speaker Dewan Undangan Negeri Tan Sri Muhammad Aziz dan Mufti Kerajaan Brunei Pehin Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Abdul Aziz. Baginda bertitah seminar tersebut dapat meningkatkan pengajian dan penghayatan masyarakat Islam bagi menjalani kehidupan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebenar. Seminar berkenaan juga mampu mengenang jasa yang dicurahkan oleh tokoh sama ada yang berkhidmat di Johor maupun Brunei. Baginda turut berkenan melawat Balai Pameran Islam yang menghimpunkan latar belakang tokoh ulama Nusantara Pehin bagi memberi peluang kepada rakyat Johor khasnya dan orang ramai amnya untuk mengenali lebih dekat tokoh berkenaan. Sementara itu, Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan negeri mahu seminar 2 hari itu menjadi ruang pengiktirafan kepada tokoh ulama Johor dan Nusantara. Malah, ia turut mampu membuka laluan kerjasama dan hubungan yang erat berkaitan agama Islam di antara kedua-dua negara selain mencapai kehidupan yang berlandaskan syariah Islam. Dan sehinggalah ke hari ini, kedua-dua kerajaan negeri Johor dan negara Brunei Darussalam sentiasa meletakkan agama Islam sebagai agenda besar dan penting. Terdapat banyak contoh dan peristiwa untuk menggambarkan perkara ini. Namun saya percaya, contoh yang paling relevan dengan acara kita pada hari ini adalah rundingan yang dimeterai antara dua sultan, iaitu almarhum Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hairi Waddin Ibni almarhum Sultan Muhammad Jamalul Alam dan almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni almarhum Sultan Ibrahim. Datuk Muhammad Khalid berkata demikian ketika berucap pada majlis yang sama. Justeru beliau berharap seminar berkenaan tidak sekadar menjadi muzakarah mengenai perkara asas semata-mata. Sebaliknya dijadikan wadah untuk membantu arah beberapa perkara termasuk mengenal pasti strategi yang boleh meletakkan Islam pada kedudukan tertinggi. Seminar anjuran kerjasama kerajaan negeri dan kerajaan Brunei bertujuan mendalami jasa dan sumbangan pendakwah terulung Allahyarham Ismail yang merupakan anak jati Johor dan telah berkhidmat sebagai mufti pertama negara Brunei selama 28 tahun sejak 1962. Pada seminar berkenaan, sebanyak 10 kertas kerja akan dibentangkan dengan mengangkat tema memartabatkan sumbangan ulama Nusantara. Wakil pembentang kertas kerja yang ditemui TV Selatan, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Noh Dalimin menyatakan,
Khazanah ilmu yang telah dicurahkan oleh Allahyarham Ismail memberi satu panduan kepada masyarakat agar tidak hilang pegangan Islam apabila berhadapan dengan masalah globalisasi. Pastinya khazanah pengalaman dan ilmu yang telah dicurahkan oleh Allahyarham ini memberi satu panduan kepada kita supaya kita tidak terhilang pegangan untuk menghadapi masalah. Apa juga cabaran-cabaran sama ada globalisasi, westernisasi atau sekarang ni agama-agama yang berpecah berbagai-bagai, sebab kita tidak berpegang kepada panduan yang sahih. Tapi peninggalan khazanah Allahyarham ini memberikan satu panduan yang cukup mantap dan kukuh sekiranya kita gali semula apa yang telah disampaikan. Bagi pembentang kertas kerja dari penyelidik Pusat Sejarah Negara Brunei Darussalam, Haji Abdul Kadir Muhammad berkata, seminar tersebut perlu diteruskan pada masa hadapan kerana perjuangan ilmu agama antara kedua-dua negara merupakan salah satu hubungan diplomatik yang harus dipelihara. Seminar ini janganlah ditinggalkan begitu sahaja. Perlulah diberi nafas baru dalam bidang-bidang yang mungkin tidak sempat dibincangkan dalam waktu yang singkat, kerana perjuangannya sebagai wakil kerajaan dan menghidupkan dua buah negeri ini yang bersahabat selama 400 tahun, daripada tahun 400 awal dengan perkahwinan Raja Puteri Johor dulu dengan Raja Brunei. Ini adalah satu hubungan diplomatik yang mengambil masa yang panjang sehingga ke abad ini baru kita timbulkan balik. Sementara itu, anak kepada tokoh antarabangsa Pehin, Allahyarham Ismail, Dr. Nurul Huda berkata, ayahandanya amat menitik beratkan tentang pendidikan ilmu agama terhadap anak-anaknya selain menyebarkan ilmunya kepada masyarakat. Jadi melalui mengadakan seminar ataupun wawancara dengan anak-anak khususnya lah, ia dapat memberi pengetahuan kepada orang luar tentang kehidupan seorang ulama, contohnya Al-Qain, bagaimana maknanya penekanan ajaran agama Islam diberikan kepada anak-anaknya selain daripada ia menyebarkan ilmunya kepada masyarakat sekeliling. Beliau yang juga pensyarah di Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISAP Brunei Darussalam, menyatakan kepribadian yang beliau kagumi terhadap ayahandanya adalah sikap ambil berat walaupun selepas berumah tangga. Iskandar Malaysia berjaya mencatat 7.98 bilion ringgit pelaburan baru pada suku pertama tahun ini dan ia menjadikan pelaburan kumulatif yang diperolehi daripada tahun 2006 hingga 31 Mac 2015 adalah sebanyak 166.10 bilion ringgit. Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, sebanyak 78.53 bilion ringgit atau 47% daripadanya merupakan pelaburan yang direalisasi sebagai projek dilaksana. Menurutnya, pelaburan domestik mencatatkan jumlah 102.34 bilion ringgit atau 62%, manakala selebihnya merupakan pelaburan asing daripada Singapura, China, Amerika Syarikat, Sepanyol dan Jepun. Tambahnya, pelaburan domestik juga mencerminkan keyakinan kepada pembangunan di wilayah tersebut dan Iskandar Malaysia berada di landasan yang betul untuk merealisasikan wawasannya. Datuk Muhammad Khalid berkata demikian selepas melancarkan Pusat Data Sinergi Cloud di Terminal Penerbangan Perniagaan Senai, Johor. Beliau yang juga pengerusi bersama pihak berkuasa pembangunan wilayah Iskandar Irda berkata, sebahagian besar daripada pelaburan kumulatif itu adalah daripada sektor pengeluaran yang menyumbang 31% atau 50.82 bilion ringgit. Menurutnya, pelancaran Pelan Pembangunan Komprehensif Iskandar Malaysia CDPII menjelang suku kedua tahun ini akan menawarkan pelbagai prospek dan peluang di Iskandar Malaysia yang bergerak ke fasa kematangan ketiga pada 2025. Jelasnya, komuniti tempatan perlu menerima dan merebut peluang yang ada daripada pelaburan yang dibawa masuk agar mereka menjadi perintis dalam bidang baru atau menginovasi produk sedia ada untuk menyokong sektor utama. Daripada 2007 hingga 2014, sebanyak 651,536 pekerjaan
diwujudkan di Johor dalam pelbagai sektor seperti pengeluaran, hospitality, makanan dan minuman serta pendidikan. Untuk berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor, 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro rakyat. Bertemu kembali. Konglomerat milik Kerajaan Johor, Johor Corporation Jcop akan mengedarkan 30,000 buku dan bahan ilmiah bernilai lebih RM1 juta ke institusi terpilih di beberapa negeri di Semenanjung Malaysia. Presiden dan Ketua Eksekutif Jcop, Datuk Kamruzaman Abu Kasim berkata, pengedaran buku tersebut di bawah program Book for Asia yang akan dijalankan pada tahun ini sehingga 2017. Katanya, kawasan yang diberi keutamaan untuk melancarkan proses pengedaran buku adalah di Jcop serta syarikat dalam kumpulannya beroperasi. KPJ Healthcare, Berhad dan Klinik Wakaf Anur milik Jcop akan turut membantu mengedarkan buku tersebut di beberapa negeri di Semenanjung Malaysia. Datuk Kamruzaman berucap pada majlis pelancaran pengagihan buku program Book for Asia di Putrajaya. Pelancaran disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mary Yap Kain Ching. Katanya buku yang diedarkan mengandungi bahan ilmiah, pengurusan dan perniagaan untuk rujukan pelajar institusi pengajian tinggi selain bahan bacaan untuk peringkat kanak-kanak prasekolah serta bahan bacaan di perpustakaan awam. Buat permulaan, sebanyak 26 institusi pendidikan termasuk perpustakaan awam di Johor dipilih untuk menerima sumbangan buku tersebut. Program Book for Asia itu merupakan inisiatif kerjasama Jcop, The Asia Foundation dan Institut Antarabangsa Polisi Awam dan Pengurusan Universiti Malaya. Jelasnya buku pelbagai subjek itu adalah sumbangan beberapa syarikat penerbitan luar negara yang disalurkan menerusi The Asia Foundation Malaysia. Sebuah kedai nombor ekor di Taman Puteri Wangsa, Pelangi Indah kerugian RM50,000 setelah disamun 4 lelaki bertopeng ski semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Sulaiman Saleh berkata, dalam kejadian 2.45 petang itu, kedai berkenaan diserbu 3 lelaki bersarung tangan sebelum disamun dalam masa 4 minit. Katanya seorang daripada suspek membawa tukul besi panjang, manakala 2 lagi membawa 2 objek menyerupai pistol dan mengacu ke arah pekerja kaunter. Jelasnya, suspek yang membawa tukul besi bertindak memecahkan cermin kaunter dan 2 lagi memanjat masuk ke ruangan kaunter. Manakala seorang suspek lagi yang memakai topi keledar menunggu di luar kedai tersebut. Menurutnya, seorang suspek kemudian masuk ke pejabat dan mengambil wang tunai RM50,000 sebelum mereka melarikan diri. 5 pekerja di kedai berkenaan tidak cedera dalam kejadian terbabit. Justru beliau meminta orang ramai yang menyaksikan kejadian itu supaya tampil memberi maklumat di Balai Polis berhampiran. Seorang pemandu trailer maut dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan berat di kilometer 63.9 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan berhampiran Simpang Renggam Keluang awal pagi semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Keluang DSP Muhammad Nur Muhammad berkata, kejadian berlaku pada pukul 1.50 pagi yang mengakibatkan Syahri Sapari 46 tahun dari Bangi Selangor maut di tempat kejadian. Katanya kemalangan dipercayai berlaku apabila Syahri gagal mengawal kenderaannya lalu melanggar sebuah lori lain yang berada di hadapan. Beliau berkata sebelum pelanggaran, kesemua lori tersebut sedang berhenti di laluan kiri Lebuh Raya kerana berlaku kesesakan lalu lintas. Mayat Syahri dihantar ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang untuk dibedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seterusnya untuk laporan sukan, kita bersama wartawan TV Selatan Radin Azwan dalam Arena Selatan.
Pembinaan kawah berbentuk DNA di Stadium Nasional Singapura bakal menjadi sebuah mercu tanda unik menjelangnya Tamasya Sukan SEA ke-28 di Singapura pada awal Jun depan. Direka oleh pasukan arkitek tersohor Singapura, kawah tersebut terletak di Waterfront Plaza yang mudah diakses oleh orang awam. Menurut pengurus Majlis Pembukaan dan Penutup Kejohanan Sukan SEA Singapura, Colonel Lawrence Lim, sebagai salah satu daripada acara kemuncak kejohanan, obor api kejohanan akan dibawa merentasi kawasan Kallang ke Stadium Nasional Singapura dan akan dinyalakan di atas kawah DNA unik tersebut pada majlis pembukaan 5 Jun depan. And we want people to come up and close to the quadrant so that they can connect with it, read the stories that's etched around the base of the quadrant, as well as relate to the quadrant, thinking about the SEA Games and about the theme of the SEA Games, celebrate the extraordinary. And we hope that in this manner, we can get all Singaporeans as well as people to visit us to come to this location and support the Games. How big of a spectacle do you think the torch up will be, especially in line with it, the whole fireworks show and the opening ceremony? We hope to garner and galvanize the support from all Singaporeans in this endeavour. And all I can say is that during the light up itself, it will be a spectacular sight. And that's integrated with the fireworks that's going to be staged across the Kallang Basin. And in the opening ceremony day, the flame will go up as high up as 4 meters, and it will be a truly spectacular sight on that opening ceremony night itself. Beliau memberitahu pemberita ketika taklimat pengenalan Sukan SEA ke-28 di Stadium Nasional Singapura. Kawah tersebut dibina menggunakan 7.8 tan keluli tanpa karat dengan ketinggian 19.2 meter, melambangkan jalinan hubungan antara insan, masyarakat dan perpaduan setiap negara di Asia Tenggara. Selain itu, Jawatankuasa Penganjuran Sukan SEA Singapura SINGSOC telah merangka pelbagai aktiviti menarik kepada pengunjung yang hadir sempena kejohanan Sukan SEA berkenaan. Ketua Jawatankuasa Korporat SINGSOC Toh Boon Yee berkata, sebanyak 15 festival akan dianjurkan sepanjang kejohanan Sukan SEA berkenaan berlangsung, meliputi aktiviti-aktiviti menarik seperti gerai-gerai jualan, permainan digital online serta perarakan kejohanan. Under this badge, as part of the Torch Up program, we have 15 community sports festivals that will be held towards the end of May over the last 2 weekends. And in each of these community sports festivals, there will be a portion where there's an element where the community participates in the symbolic contribution to the torch up. Right. And in these activities, there will be mass walk and run. There will be activities that involve the SEA Games, talking about what the sport that will be covered. We'll have the photo opportunities with the torch and of course our mascot Mila. And there will also be chances for people to pledge and support Team Singapore. Dalam pada itu, kesemua venue bagi 36 jenis sukan serta aspek logistik sudah bersedia untuk menerima kedatangan lebih 7,000 atlet dan pegawai pada Tamasya Sukan berkenaan. Pembinaan pusat sukan baharu yang dikenali sebagai Hub Sukan Singapura itu mengandungi 55,000 tempat duduk di Stadium Nasional yang akan menjadi lokasi majoriti acara pada Sukan SEA tersebut. Sekian sahaja paparan berita untuk hari ini. Terus mengikuti perkembangan kami di www.tvselatan.com.my dan jangan lupa untuk #kawan awak. Salam takzim.